Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini Ustazah nak terangkan semula nota-nota yang penting dalam UPKK untuk pelajaran tauhid. Okey, untuk siapa yang tak boleh masuk dan yang boleh masuk pun bolehlah tengok lagi dan boleh hafal sampai boleh. Okey, yang pertama Ustazah nak awak hafal nama-nama kitab yang turunkan kepada Nabi iaitu ada 4 ya. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat dan Al-Quran. Yang mana kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS, yang kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa AS, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okay, saya minta tolong hafal 4 kitab ni dan kepada Nabi mana yang diturunkan. Nanti kalau ditanya dalam periksa, awak tak boleh nak jawab kalau tak hafal lah. Okay. Yang kedua, iaitu nama-nama hari kiamat. Okay, nama-nama hari kiamat ni banyak. Okay, ini saya bagi ada dekat sini 7 ya. Yang famous lah yang masuk dalam exam selalu. Okay, tolong hafal nama-nama hari kiamat beserta dengan maksud dia. Selalunya dia suruh awak tulis 4 nama hari kiamat, ataupun dia bagi nama-nama hari kiamat, dia suruh awak bagi maksud dia. Okay, yang pertama Yaumul Hisab. Yaumul Hisab maksudnya hari perhitungan. Yang kedua Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yang ketiga Yaumul Akhirah, hari akhir dunia. Yang keempat Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Yang kelima Yaumul Hasyar, hari perhitungan. Yang keenam Yaumuddin, hari perhimpunan. Dan yang ketujuh Yaumul Zalzalah, hari goncangan. Okay. Tolong hafal nama-nama hari kiamat ni beserta dengan maksudnya. Seterusnya itu tanda-tanda kiamat lah. Okay, dia tanda-tanda kiamat ada 2, iaitu yang pertama tanda kiamat kecil dan yang kedua tanda kiamat besar. Okay, kita tengok dulu tanda-tanda kecil kiamat, yang mana yang nombor 1, wanita menyerupai lelaki dan lelaki menyerupai perempuan. Yang kedua amalan riba berdosa. Yang ketiga banyaklah berlakunya maksiat. Yang keempat banyak berlaku peperangan, pembunuhan dan fitnah. Yang kelima banyak berlaku bencana alam. Yang keenam wanita lebih ramai daripada lelaki. Yang ketujuh ramai wanita mendedahkan aurat. Yang ke-8 anak derhaka kepada ibunya. Dan yang ke-9 manusia berlumba-lumba untuk membina bangunan yang tinggi. Itu tanda-tanda kecil kiamat. Kena hafal. Dan tanda-tanda kiamat besar pula. Ini tanda-tanda kiamat besar. Iaitu yang pertama munculnya Dajjal, turun Nabi Isa AS, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit daripada barat, keluarnya Adabah, itu binatang yang kecil yang melata di permukaan bumi. Itu Adabah nama dia. Yang keenam keluarnya asap, dukhan, asap penuh ke dalam bumi kita. Yang ketujuh dihilangkan Al-Quran. Yang ke-8 bertiup angin lembut yang mematikan orang-orang beriman. Yang ke-9 kehancuran Kaabah. Yang ke-10 berlakunya 3 kali gerhana serentak timur, barat dan semenanjung Arab. Dan yang terakhir keluar api yang untuk menghalau kita lah, manusia ni, yang untuk menuju ke tempat perhimpunan di Syam. Itu tanda-tanda kiamat besar. Okay. Seterusnya sifat wajib dan sifat mustahil serta sifat harus lah bagi Rasul. Okay. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Okay. Yang mana sifat wajib iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Sidik artinya benar, amanah artinya jujur, tabligh artinya menyampaikan, fatanah artinya bijaksana.
Okay, mana sifat mustahil? Ada 4 iaitu al-kazib, al-khiyanah, al-kitman, al-biladah. Okay. Mana al-kazib iaitu dusta, al-khiyanah khianat, al-kitman menyembunyikan, al-biladah bodoh. Tolong hafal. Dan sifat harus bagi rasul ialah rasul ni dia bersifat seperti manusia biasalah. Macam mana kita buat semuanya rasul buatlah. Kita tidur, mandi, makan, bekerja, beristeri, berkeluarga dan banyak lagi. Rasul pun samalah seperti manusia. Rasul juga tidur, mandi kan, makan, bekerja, beristeri, berkeluarga dan banyak lagi lah. Itu sifat harus bagi rasul. Dan yang terakhir di sini Ustazah nak buat hafal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Selalunya soalan macam ni dia akan masuk dalam soalan objektif lah. Okey, nama-nama malaikat. Okay. Yang kita ketahui iaitu ada 10 iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Ridwan dan Malik. Okay. Yang mana Jibril dia menyampaikan wahyu. Dialah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Itu tugas Jibril. Okay, Mikail dia memberi rezeki. Israfil dia meniup sangka kala. Tengok Israfil dia ada angin. Israfil meniup sangka kala. Azrail. Azrail ni dia tugas dia mengambil nyawa. Dialah yang akan datang melihat kita setiap hari untuk mengambil nyawa kita. Itu tugas Azrail. Okay, Munkar dan Nakir menyoal orang yang mati di dalam kubur. Munkar dan Nakir menyoal orang yang mati di dalam kubur. Raqib dia menulis amalan kebaikan. Dia menulis amalan kebaikan. Atid ni menulis amalan kejahatan. Okay, Ridwan seperti kita tahu dia menjaga pintu syurga, Malik menjaga pintu neraka. Tolonglah hafal nanti kalau dah ditanya dalam soalan objektif malaikat apakah yang menjaga pintu neraka. Pilihlah A, alif ba jim dal kan. Pilih bulatkan dan hitamkan lah. Sebab tu kena hafal, kena ingat lah tugas-tugas malaikat ni. Okay, saya rasa setakat ini saja untuk hari ini. Dan murid-murid rajinlah menghafal, baca banyak-banyak. Semoga kita bertemu lagi lah di lain lembaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.